Sekarang ini saya berada di tengah-tengah Everglades, Florida, di mana kawasan ini dipenuhi dengan buaya raksasa dan ular berbisa yang sangat berbahaya. Dan saya baru saja menemui sesuatu yang sangat menyeramkan. Ia adalah sebuah pembetung di tengah-tengah kawasan terpencil, dan tiada siapa tahu apa yang mungkin hidup di dalamnya. Tapi saya ingin mengetahuinya. Jadi kita akan menerokainya dengan menggunakan jaring dan perangkap ikan saya, dengan harapan dapat membongkar apa yang bersembunyi di dalam pembetung misteri ini, tanpa diserang oleh haiwan-haiwan berbahaya yang menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka. Sekarang, saya hanya ingin katakan, semasa saya merakam pengenalan ini, saya sudah ada bayangan tentang apa yang mungkin bersembunyi di bawah sana. Tapi apa yang saya tak tahu ialah, ini akan menjadi video pembetong paling gila saya setakat ini. Daripada buaya, ular, hingga labu-lut berbahaya, Anda pasti tak mahu terlepas yang ini. Tapi sebelum itu, biar saya terangkan bagaimana saya boleh jumpa pembetong ini di tengah-tengah kawasan terpencil. Macam nih. Dulu ada satu saluran limpahan yang menghubungkan bahagian-bahagian Everglades, dan air mengalir terus melalui sini. Tapi beberapa tahun lepas, saluran limpahan itu berhenti berfungsi dan pembetung ini pun ditinggalkan. Dan sekarang hanya ada satu cara untuk tahu apa yang masih ada di bawah sana, yaitu dengan menangkap mereka. Tapi itu bukan perkara mudah, sebab pembetung ini ada dua bahagian, dan selepas kita teroka kedua-dua bahagian, kita akan pergi ke saluran limpahan terbiar yang dihubungkannya nanti dalam video ini. Jadi jelas sekali kita ada banyak kerja nak buat, jadi mari kita mula menjala di sekitar sini untuk tengok apa yang boleh kita tangkap. Sekarang, saya rasa kita akan mula di bahagian pembetong ini, sebab saya dah boleh nampak banyak ikan di bawah sana, dan nasib baik jaring saya cukup panjang, sebab memang dalam sangat di situ. Terus saja, saya dah nampak banyak ikan dan tak ambil masa lama untuk tangkap yang pertama. Mesti ada sesuatu di dalam tu. Oh, Helen, kita dapat ikan. Apa ni? Ya Allah, saya rasa ini ikan siklit Afrika. Warnanya tak begitu terang, tapi memang menarik. Sekarang kita tahu memang ada ikan di bawah sana, jadi kita akan masukkan ikan-ikan ini ke dalam baldi simpanan dan teruskan. Sebab kita dah tahu ada ikan di situ. Saya terus guna jaring untuk cuba tangkap lagi. Oh, ya Allah, apa tu? Apa tu? Itu benda besar. Helen, kita dapat tak? Kita dah tangkap dia. Apa tu? Itu ikan pai ke? Ya Allah, bukan. Itu ikan kepala ular. Bertenang, bertenang. Dah lama saya tak nampak anak ikan kepala ular. Ya, ini nanti akan jadi raksasa besar. Mereka sangat invasif di selatan Florida ni. Dan walaupun dia nampak sangat menarik, malangnya kita tak boleh pelihara dia sebagai haiwan peliharaan. Itu adalah haram. Jadi kita kena lepaskan dia balik ke dalam longkang. Dan kita juga dapat seekor ikan lagi di sini. Ini adalah tilapia berbintik. Sekali lagi, bukan ikan yang kita akan simpan. Bukan sebab ia haram, tapi sebab kita memang tak suka tilapia. Jadi kita juga akan lepaskan ikan ni balik ke dalam longkang. Sekarang kita dah banyak menjala di sudut ni. Saya nak tukar dan cuba pula di sudut sana. Oh, itu berat. Ya Allah, itu ular ke? Helen, tengok ni. Siap? Oh, itu dia sekarang. Saya tahu ini nampak macam belut atau ular, tapi sebenarnya ia dipanggil ikan tali dan ia agak jarang ditemui. Saya masukkan dia ke dalam baldi dan bila saya teruskan, saya sedar ini bukan longkang biasa. Yang ini ada banyak lagi ikan. Ini salah satu longkang paling gila yang pernah saya lihat. Oh, ya Allah, apa tu? Ya Allah. Helen, yang itu dipanggil Severum. Sekarang ini bukan sesuatu yang kamu tangkap setiap hari macam ikan bluegill. Ini sebenarnya jauh lebih menarik. Dan saya rasa kita dapat satu lagi siklit Afrika kecil. Ini memang menarik, jadi kita akan simpan dia juga. Jaring demi jaring, saya semakin banyak menangkap ikan. Ini nampak macam ikan daun, tapi saya tak pasti, saya tak dapat pastikan. Kita baru saja di sini dalam 10 minit dan kita dah tangkap banyak ikan yang menarik. Tapi saya rasa mesti ada sesuatu yang lebih gila lagi kat bawah tu. Baiklah, saya akan cuba sudut ni sekali lagi. Sudut ni selalunya memang bagus. Di sinilah tempat kita paling banyak tangkap ikan setakat ni. Ya Allah. Setiap jaring, Helen, mesti sebab longkang ni memang terletak di tengah-tengah tempat terpencil dan tak ada siapa datang sini. Aku memang tak pernah tengok ikan sebanyak ni seumur hidup aku. Tengok ni. Kita dapat seekor Oscar kecil, memang hebat. Dan kita juga ada yang ni, seekor ikan badut yang sangat cantik. Ikan pisau. Wow, dia memang cantik. Sekarang jelas kita dah buktikan yang memang banyak ikan dalam longkang ni. Namun, persoalan masih lagi belum terjawab. Adakah ada sesuatu yang berbahaya, seperti buaya atau ular yang bersembunyi di dalam tu juga? Oleh kerana kita berada di tengah-tengah Everglades, kita kena sangat berhati-hati sebab satu langkah silap boleh membawa maut. Dan saya dah tahu perkara itu lebih awal bila saya hampir terpijak seekor ular mokasin air, salah satu ular paling berbisa di Florida. Ya Allah. Sekarang, dengan itu saya terus meneroka saluran pembetungan dan saya mula menangkap lebih daripada sekadar ikan. Apa tu? Jaring saya memang berat. Ya ampun. Itu kura-kura. Saya baru tangkap seekor kura-kura. Apa khabar kawan? Apa yang kau buat kat bawah tu? Saya tak tahu jenis kura-kura apa tu. Tapi kami baru tangkap dia dalam pembetong. Dan sebab dia datang dari pembetong, itu mungkin sebab kenapa saya jumpa benda ni. Ew, Helen, tengok. Itu lintah betul-betul. Ew, saya sentuh tadi. Itu lintah besar. Oh, kita kena tolong dia. Kita kena buang lintah tu. Saya rasa itu saja satu-satunya. Korang, kura-kura ni ada lintah betul-betul depan muka dia.
Sekarang, kalau korang tak tahu apa itu lintah, lintah adalah parasit penghisap darah. Jadi, kita memang kena cari cara untuk buang dia. Baiklah, saya ada kayu di sini. Saya memang takut. Ya Allah, oh, dia memang melekat kat situ. Bagus, lepaskan dia. Ew, tengok darah tu. Ya Allah, saya rasa nak muntah. Lepas beberapa kali cuba, akhirnya saya berjaya buang lintah tu. Saya memang tak pernah tengok lintah sebesar ni seumur hidup saya. Memang gila. Kami buat keputusan untuk lepaskan kura-kura tu di paya berdekatan supaya dia tak kena lintah lagi. Dan kemudian kami teruskan meneroka dalam pembetung. Jom kita masuk balik dalam pembetung, tengok apa lagi yang kita boleh dapat. Ada banyak ikan kat sini. Oh, terus dapat seekor firemouth cichlid yang besar dan memang cantik. Dan ikan seterusnya adalah ikan misteri. Saya langsung tak tahu ikan apa tu. Saya tak tahu apa benda ni, tapi dia tak bergerak tapi memang menarik. Jadi kita simpan dia. Kita dapat lagi seekor cichlid Afrika dan yang terakhir tu pun ikan misteri lagi. Jadi sekarang bila saya tahu ada ikan kat bawah tu yang saya tak pernah tengok sebelum ni, saya masuk balik. Ya Allah, tengok ni. Ya Allah, saya rasa itu Cynodontis kat situ. Cantik betul dia. Ya Allah, itu salah satu Cynodontis paling besar yang pernah saya tengok. Sekejap, tengok sirip dia. Dia ada satu sirip kecil dan satu sirip besar. Oh, dia Nemo. Dia Nemo. Kita akan namakan dia Nemo. Ini Cynodontis yang sangat menarik. Korang tengok corak pada dia. Memang hebat. Kita memang akan simpan dia. Sebenarnya ini memang gila. Apa benda tadi tu? Saya rasa kita dah dapat. Dia terlepas ke? Apa benda tu? Ya Allah, Helen, ya Allah. Itu ketam. Tengok warna-warni dia. Apa ni? Jangan keluar, jangan keluar. Dia buat saya teringat pada yang kita tangkap dalam longkang sebelum ni. Oh ya, yang ungu tu. Saya lupa. Kita pernah tangkap ketam ungu dalam longkang sebelum ni. Tapi yang ni ada warna oranye juga. Korang, kalau tahu ketam jenis apa ni, komen kat bawah. Tengok dia, dia jalan atas saya. Patut tak kita letak dia dalam baldi? Saya rasa nak simpan dia. Dia memang menarik, okey? Saya rasa kita letak dia dalam tu. Jumpa lagi kawan, jumpa lagi. Kami teruskan dan keadaan mulai jadi perlahan. Saya tak dapat tangkap apa-apa ikan. Sebelum ini saya dapat tangkap banyak ikan, satu jaring dan saya mula fikir mungkin dah tak ada ikan lagi. Tapi kemudian ini berlaku. Ya Allah, tengok ni. Ini memang sangat hebat. Itu pun jenis royal. Benda tu besar gila. Memang sangat hebat kawan-kawan. Itu memang macam ikan asing. Kita ada pernah tangkap satu dalam longkang ni, tapi masa tu dia masih kecil. Yang ini jauh lebih besar dan ada banyak tumpuk. Memang hebat. Baiklah, baldi simpanan dah nak sampai. Tengok semua ikan yang kita dah dapat. Baru 15 minit dan saya baru teringat ini semua baru satu bahagian longkang. Ada dua bahagian lagi. Jadi kita akan cuba tangkap beberapa ekor ikan lagi di bahagian ini. Lepas tu kita akan teroka bahagian satu lagi. Tapi apa yang saya tak tahu, ada sesuatu yang berbahaya sedang menunggu kita. Ya Allah, saya rasa sesuatu. Ya Tuhan, itu benda besar, itu benda besar. Ya Tuhan, mereka tak besar tapi memang cantik sangat. Ya Tuhan, ini memang gila. Itu Geophagus ke? Ya, itu memang Geophagus yang sangat cantik. Tengok tu, tengok warnanya. Kita ada satu di rumah tapi jauh lebih besar dan memang sangat menarik. Yang kita baru tangkap dalam longkang. Maksud saya memang tak sangka dan kemudian kita dapat yang ini. Saya rasa itu anak ikan cichlid Mita. 2 ekor cichlid yang cantik. Kita akan masukkan mereka dalam baldi simpanan. Oh, saya nampak lagi. Tengok, mereka betul-betul di atas. Baiklah, kita kena masuk balik ke sana. Saya ambil jaring seterusnya. Dan masa saya tarik ke atas, saya nampak sesuatu yang luar biasa. Ya Tuhan! Helen, ya Tuhan, saya tahu apa itu. Kita pernah tangkap ini sebelum ini. Adakah itu lamprey? Ya Tuhan, itu memang lamprey. Itu menjijikkan kalau korang tak tahu apa itu lamprey. Sebenarnya, ia adalah parasit gergasi yang melekat pada ikan lain dan menghisap darah mereka. Mereka macam melintah tapi jauh lebih teruk. Ya Tuhan, saya pun tak nak sentuh benda tu. Itulah yang mereka gunakan untuk menghisap mangsa. Mereka akan melekat pada apa saja yang mereka hisap dan mereka akan hisap semua darah sampai habis dan membunuhnya. Kami baru saja tangkap dalam longkang yang sangat kotor. Ia keras macam batu, dah mati. Ya Tuhan, mata pun dah tak nampak lagi, dah mula repot. Ini memang menjijikkan korang. Memang pelik juga sebab kami pernah tangkap lamprey dalam longkang sebelum ni dan semuanya pun dah mati. Saya pun tak tahu apa sebabnya. Mungkin mereka masuk ke dalam longkang untuk mati. Saya pun tak pasti. Atau mungkin mereka memang tak boleh hidup di situ. Tapi tengoklah gigi dia tu. Ya Allah, saya rasa nak tangkap yang masih hidup pula. Kita boleh bela dia jadi haiwan peliharaan, memang taklah. Tapi best juga kalau dapat buat macam tu kan. Tapi sebab dia dah mati, kami buang balik dan teruskan cari lagi. Alah, saya rasa ada sesuatu. Apa tu? Kejap, apa tu? Rasanya kita tak pernah tangkap ikan ni sebelum ni kawan-kawan. Saya pun tak tahu ikan apa ni. Jadi kalau korang tahu, komenlah kat bawah. Korang tahu caranya. Tapi memang menarik betul. Saya rasa kita simpan je, kita masukkan dia dalam baldi. Lepas tu saya periksa jaring sekali lagi dan ada seekor lagi ikan kat dalam. Itu ikan fire eel. Helen. Ya Allah, tengok ni Helen. Ini anak ikan fire eel. Ya Allah, comelnya. Korang tengok ni.
Oh, memang hebat sangat tu. Baiklah, kita memang akan simpan dia. Saya memang suka ikan fire eel, tapi kita akan teruskan dan tengok apa lagi yang kita boleh jumpa. Tapi setakat ni korang, ini antara longkang terbaik yang pernah kita memancing. Oh, siapa tu? Saya nampak dalam tu. Dia melompat-lompat. Oh, kita dapat 2 ekor ikan. Ya Allah, itu ikan paik ke? Ya Allah, itu memang ikan paik, bukan ikan haruan. Wow, itu memang ikan pike yang sangat bagus. Kita memang akan simpan dia dalam baldi. Kau masuk dulu, kemudian kita ada yang ni. Ini ikan Florida gar kecil. Dia memang asal dari sini, tak ada apa yang luar biasa. Jadi kita mungkin akan lepaskan dia balik. Sekarang, kita dah tangkap banyak ikan yang menarik. Tapi bila kita teruskan, ikan-ikan jadi makin luar biasa. Betul-betul depan terowong tu. Oh, aku nampak sesuatu. Oh, itu satu lagi Cynodontis. Aku rasa yang tu lagi besar. Helen, tengok tu. Ya Allah, dia memang gemuk. Aku tak tahu jenis Cynodontis apa tu. Itu bukan yang biasa. Memang menarik. Tengok bintik-bintik pada dia. Korang masuk dalam baldi simpanan, korang pergi. Ada sesiapa lagi kat sini? Oh, tunggu sekejap. Ya Allah, ada udang kara air tawar dalam ni, Helen. Aku hampir terlepas pandang dia. Tapi itu bukan udang kara air tawar biasa. Kau boleh nampak sendiri. Dia ada warna sikit, taklah pelik sangat. Tapi ada merah, ada oranye. Memang menarik. Aku rasa kita akan simpan dia, campurkan dengan semua udang kara air tawar lain kat rumah aku. Jadi itu deh kawan. Ya Allah, Helen. Ada benda yang lebih besar kat tepi tu. Nampak tak kat situ? Aku tak tahu apa benda tu. Tapi memang besar tu dia. Oh, aku dapat dia. Aku baru nampak dia masuk dalam jaring. Apa tu? Ya Allah, Helen. Kau tahu tak? Itu dia kan? Ada seekor Frontosa yang sangat besar. Apa yang sedang berlaku sekarang? Ini Frontosa paling besar yang pernah aku tangkap. Ikan ni pun mahal. Mungkin harga dia sekarang dalam 200. Tapi sebenarnya boleh jadi lebih besar dari ni. Tapi saiz ni pun dah kira besar. Itu memang hebat. Nah, kawan, kita pergi, masuk balik dan tengok apa lagi yang kita boleh dapat. Aku memang tak tahu macam mana kita nak dapat yang lebih baik dari itu. Dan bila aku fikir dah tak boleh jadi lebih baik, rupanya boleh. Ini memang gila. Tengok ni, ada satu lagi fire eel, ada ketam lagi. Tengok betapa hebatnya dia. Dia ada warna yang sangat terang pada badannya. Aku betul-betul nak tahu jenis ketam apa ni. Korang komen kat bawah kalau korang tahu. Sekarang masuk dalam baldi sebab kita ada benda yang lagi gila. Tengok ni. Ini ialah belut api yang betul-betul hebat. Memang inilah dia. Tengok warna pada badannya juga. Dia memang cantik. Baiklah, kita akan masukkan dia ke dalam baldi bersama semua kawan-kawannya. Dan kemudian aku ambil satu lagi jaring turun sampai ke dasar. Oh, berat nih, memang ada sesuatu. Ya Allah, tengok saiz Oscar tu sekarang. Oscar adalah salah satu ikan yang lebih biasa ditemui di Everglades. Tapi yang ni memang besar. Baiklah, kita masukkan dia ke dalam baldi. Ya Allah, baiklah. Sekarang kita tahu ada ikan besar juga di situ. Itu memang raksasa. Saya nampak lagi beberapa ekor ikan, jadi saya ambil satu lagi jaring dan saya berjaya tangkap mereka. Helen! Ada lebih kurang 5 ekor ikan lagi di sini, betul ke? Tengok, ada satu lagi udang kara yang itu lagi besar. Tengok warna merah pada dia. Baiklah, kita simpan awak. Wah, apa benda tu? Tengok ekor dia. Dia ada corak yang menarik pada ekor dia. Satu lagi ikan misteri, kawan-kawan. Komen di bawah kalau anda tahu. Oh ya, tengok tu. Satu lagi ikan pisau badut dan satu lagi ciklit Afrika. Oh, memang hebat. Saya rasa itu saja untuk jaring tu. Hanya 4 ekor ikan. Tak ada yang luar biasa. Ya Allah, ada apa-apa dalam ni? Wah, apa benda tu? Bukan yang ni. Ini ialah ciklit mayan. Kita tak nak dia. Tapi apa ni? Oh, itu anak ikan green tear. Oh, memang menarik. Saya suka green tear. Mereka jadi sangat cantik bila dah besar. Ya Allah, apa pula tu? Kita dapat sesuatu lagi dalam jaring. Itu sejenis ikan keli. Saya rasa kita pernah tangkap ikan ni sebelum ni, tapi saya masih tak tahu nama dia. Jadi komen di bawah kalau korang tahu. Memang menarik. Tengok tu. Baiklah semua. Jadi saya rasa kita akan pasang beberapa lagi jaring di sebelah sini. Lepas tu kita akan pergi ke sebelah satu lagi dan pasang jaring di sana pula. Kita juga ada 2 perangkap ikan yang akan kita letak di setiap sisi lepas kita pasang jaring. Jadi ya, saya rasa kita akan dapat tangkap lebih banyak ikan lagi. Dan nanti dalam video ni, kita akan pergi ke spillway terbiar waktu malam dan letak beberapa perangkap ikan di sana. Maksud saya memang gila betul. Siapa tahu apa yang kita akan jumpa nanti. Itu dia, tolonglah bagi saya sesuatu yang bagus. Oh, saya nampak warna. Ya Allah, Helen. Tengok ni. Itu udang kara paling besar yang pernah saya tengok. Memang gergasi dan warnanya oranye terang. Tengok ni. Dan kita dapat satu lagi. Yang ni warna biasa. Tapi tengok saiz yang oranye ni. Memang hebat. 2 ekor udang kara yang sangat menarik. Kita akan simpan kedua-dua ekor ni, masukkan dalam baldi dan kemudian, oh ya Allah, itu anak ikan Cynodontis. Ya Allah, comelnya dia. Itu anak ikan Cynodontis albino saya rasa. Tapi dia tak ada mata merah, jadi memang pelik. Kemudian saya ambil jaring terakhir saya di sebelah longkang ini dan saya tangkap sesuatu yang luar biasa. Berat, saya rasa kita dapat sesuatu. Oh, kita dapat 2. Oh, satu lagi ular. Itu belut ke? Itu sejenis belut ke? Ya Allah. Dan kita dapat yang ini, seekor lagi anak ular, kepala. Mungkin sama yang tadi, saya tak pasti. Tapi kita kena lepaskan dia balik ke dalam longkang. Dan kita juga dapat sejenis belut di sini. Tengok ni.
Ia tak nampak macam belut api sebab tak ada warna merah. Saya tak pasti belut jenis apa tu, tapi memang sejenis belut berdui. Kita memang akan simpan dia, jadi kita akan masukkan dia ke dalam baldi simpanan. Dan sekarang, korang tahu tak kita nak buat apa sekarang? Kita akan pergi ke sebelah lagi jaring longkang tu, pusing ke sana dan tengok apa yang hidup di sebelah sana. Dan dalam jaring pertama saya di sebelah ni, saya tangkap benda paling bahaya setakat ni. Jom, cedok pertama dalam yang baru ni. Kita kena dapatkan, ya Allah, Helen! Ini alligator. Tengok ni, anak alligator. Saya tak tahu kenapa saya menggigil sekarang. Kita baru je tangkap buaya dalam longkang. Apa kita patut buat? Saya tak tahu. Kita tak boleh sentuh dia. Itu salah di sisi undang-undang. Itu memang gila. Ya Allah, dia kecil sangat. Itu aligator paling kecil yang pernah saya lihat. Wah, okey semua. Saya rasa kita kena bawa dia ke Paya, kawasan yang sama. Kami ambil kura-kura itu sebab secara undang-undang kami tak boleh sentuh dia. Jadi kami bawa dia ke Paya dan letak dia di rumah barunya. Wah, kami baru tangkap seekor aligator. Memang gila. Walaupun tangkap seekor aligator dalam pembetung dah cukup gila, itu bukan yang terakhir yang kami tangkap dalam video ini. Tapi buat masa sekarang, kami teruskan meneroka pembetung untuk tengok apa lagi yang ada di bawah sana. Oh yeah, ada ikan juga kat sini. Tengok ni, seekor lagi cichlid Midas kecil. Lepas tu kami dapat sesuatu lagi. Aku nampak ada yang melompat-lompat. Mana dia pergi? Oh, tu dia. Tengok tu, macam ikan keli. Apa tu? Aku tak tahu spesies ikan keli apa tu, tapi memang menarik. 2 ekor ikan dalam satu jaring. Tak ada lagi alligator, itu yang aku maksudkan. Kita akan masukkan ikan-ikan ni dalam baldi simpanan dan teruskan lagi. Harap-harap kita boleh tangkap sesuatu. Tengok, aku tak boleh turun ke bawah sebab penutup bodoh tu. Oh, ya Allah. Kita betul-betul dapat tangkap sesuatu. Aku betul-betul terkejut sekarang ni. Itu satu lagi Cynodontis. Ini adalah Cynodontis paling banyak yang pernah aku tangkap dalam satu video. Jadi memang menarik. Kita akan masukkan ikan ini ke dalam baldi. Ya Allah, itu seekor konflik cichlid kecil. Kita jarang-jarang dapat tangkap ikan ini. Itu memang menarik. Kita simpan dia juga, okey? Jom kita masuk balik. Harap-harap kita boleh tangkap lagi beberapa ekor ikan. Oh, itu dia. Okey, tak ada alligator. Baguslah. Itu ikan paru-paru ke, Helen? Aku rasa itu ikan paru-paru. Ya, dia ada lengan. Itu memang ikan paru-paru. Comelnya dia korang. Ikan paru-paru memang antara ikan kegemaran aku. Mereka memang menarik dan boleh jadi sangat besar. Jadi memang hebatlah. Kita memang akan simpan dia. Periksa sekali lagi. Pastikan tak ada apa-apa lagi di sini. Oh, ya Allah, tengok tu. Si ekor lagi Cynodontis putih. Oh, memang hebat. Yang ini sedikit lebih besar sekarang. Apa yang aku perasan tentang pembetong kedua ni memang lebih susah nak jala kat sini. Dan itu sebabnya ada sekeping logam besar yang mengambil separuh ruang di sini. Disebabkan itu, aku terpaksa berhenti meneroka pembetong ni. Aku turunkan jala untuk tangkapan terakhir dan aku rasa ada sesuatu yang sangat berat dalam jala tu. Tapi malangnya, ia cuma seekor lagi lamprey. Seriuslah. Yang ni hidup ke? Ya Allah, oh memang menjijikkan. Aku benci benda ni, tapi entah kenapa aku memang nak sangat tangkap yang masih hidup. Tengok gigi dia tu. Itu memang menjijikan. Itu muka yang hanya ibu dia je boleh sayang, betul tak? Baiklah, kita akan lepaskan dia balik ke dalam pembetung. Maksud aku, apa kita nak buat dengan lamprey mati? Jumpa lagi kawan. Sekarang baru jadi menarik, guys. Kedua-dua perangkap ikan aku dah dipasang umpan makanan kucing dan kita akan turunkan satu di setiap sisi. Dan kita akan biarkan mereka di sini sepanjang hari. Dengan cara tu, apa saja yang ada kat bawah tu harap-harap boleh bawa umpan dan masuk ke dalam perangkap. Jadi jom kita mulakan. Aku turunkan perangkap ikan yang pertama dan letak betul-betul di tengah. Dan masa aku tunggu ia sampai ke dasar, aku sedar betapa dalamnya pembetong ni. Maksudnya memang boleh ada apa saja kat bawah tu. Baiklah, dan sekarang aku turunkan yang kedua kat situ juga macam yang aku cakap tadi sebab ada kepingan besi besar kat sini, kau boleh nampak. Perangkap kita tak tenggelam, tak berapa dalam pun, tapi lubang-lubang tu betul-betul bawah permukaan. Jadi apa saja yang ada kat bawah tu masih boleh masuk dalam perangkap. Kami teroka seluruh kawasan Paya Everglades sementara kami biarkan perangkap ikan tu. Dan kami jumpa banyak lagi ular dan buaya. Tapi bila dah lewat petang, kami putuskan untuk balik ke longkang tu nak tengok apa yang kami dapat. Sekarang dah jauh lebih lewat. Sebenarnya dah 3 jam sejak kami letak perangkap ikan tu dan sekarang kami nak periksa perangkap tu. Dan harap-harap kami dapat tangkap sesuatu yang gila. Dan harap-harap tak ada buaya, ular atau apa-apa yang boleh bunuh kami kat dalam tu sebab itu memang teruk. Saya dah sediakan baldi dan saya putuskan untuk mula dengan perangkap kedua. Ia sangat berat dan saya mula nampak banyak ikan jadi saya tarik naik untuk tengok apa yang kami dapat. Baiklah, jom kita tengok apa yang kita dapat. Kita dapat seekor udang kara, okey, udang kara kecil yang berwarna-warni. Kita ambil dia. Ya Allah, apa tu? Oh, cantiknya Helen. Tengok ikan Midas cichlid tu. Wah, dia ada sirip oren. Memang menarik. Apa lagi yang kita dapat? Oh, tengok akara biru yang sangat cantik tu. Itu ikan cichlid yang memang menarik. Ya Allah, Helen, kita tangkap Cynodontis yang paling besar. Wow, benda ni memang besar.
Ya Allah, itu Cynodontis paling besar yang pernah saya lihat. Korang tengok dia. Kalau banding dengan muka saya, dia sebesar kepala saya. Tadi masa kita menjala, kita dapat banyak Cynodontis. Jadi ini memang menarik. Kita dapat seekor yang gergasi dalam salah satu perangkap. Apalagi yang kita ada. Kita dapat lagi seekor ikan cichlid Midas. Dia tak sama macam yang tadi. Cuma warna oranye. Ada lagi satu kat sini. Kita dapat seekor pelacur kecil, tapi cuma pelacur biasa je. Jadi kita akan lepaskan dia balik ke dalam longkang. Kita dapat seekor cichlid Afrika kecil dan seekor ikan keli hoblo kecil. Dan saya rasa itu saja untuk sekarang. Ini adalah longkang yang lebih cetek dan kita tak dapat tangkap banyak ikan sangat. Jadi untuk perangkap seterusnya, saya rasa kita akan dapat tangkap lebih banyak ikan di sini. Baiklah, saya memang teruja untuk yang ini kawan-kawan. Kita akan tuang sekarang. Oh, memang berat sangat tuh. Itu dia. Wow, ya Allah. Dengar tak bunyi itu? Saya dengar banyak ikan dalam ni. Oh, ya Allah. Ya, memang banyak lagi dalam perangkap ni berbanding yang satu lagi. Tengok ni. Ya Allah, terus nampak. Tengok ni. Ada pelacur albino gergasi dalam ni. Helen, tengok. Memang hebat. Saiznya lebih kurang sama dengan yang satu lagi dalam perangkap tu. Tapi yang ni albino memang lagi menarik. Kita dapat dia. Kita dapat lagi seekor udang kara berwarna-warni. Sekali lagi, cuma ada satu tangan. Pelik juga. Mungkin mereka bergaduh kat bawah tu. Sebab tu ada lagi seekor ikan cichlid firemouth besar. Satu lagi ikan cichlid mitas. Banyak ikan cichlid dalam ni. Saya rasa yang tu mungkin ikan cichlid convict besar. Cuma yang ni warna putih. Dia memang menarik. Kita dapat lagi seekor kepala ular. Kita kena lepaskan dia balik. Maaf kawan, kau kena pergi. Kita dah dapat tu. Oh, banyak betul firewheel dalam ni. Oh, ada lagi seekor anak kecil green tier. Dan saya rasa yang tinggal cuma 2 ekor fire eel yang sangat besar. Saya ingatkan ada 3, tapi sekarang saya rasa saya cuma nampak 2. Susah betul nak pegang mereka, tapi kita ada seekor fire eel kat sini. Dia agak besar, masukkan dia dalam baldi. Dan ini yang kedua, seperti yang anda boleh lihat, dia sedikit lebih besar. Itu saja ikan dalam perangkap kedua, kita dapat banyak. Tengok nih, baldi ni penuh sampai ke tepi dengan ikan. Itu memang hebat. Dan sekarang kawan-kawan, kita akan bawa semua ikan yang kita tangkap setakat ini dalam pembetung ini ke rumah saya dan letakkan mereka di rumah baru mereka. Dan kemudian, seperti yang saya katakan di awal video ini, kita akan pergi ke saluran limpahan terbiar yang dihubungkan dengan pembetung ini. Dan kita akan letakkan perangkap kita di sana. Dan harap-harap kita dapat tangkap sesuatu yang luar biasa. Jadi, kita jumpa Anda semua di rumah saya nanti, baiklah kawan-kawan. Oleh sebab kita tangkap semua ikan itu dari pembetung yang kotor, kita akan masukkan mereka ke dalam kolam kuarantin saya dulu. Dengan cara itu, kita boleh beri mereka ubat, pastikan mereka tidak ada sebarang penyakit. Lepas itu, mereka boleh masuk ke dalam kolam belakang rumah saya dan semua akuarium saya. Jadi, mari kita masukkan mereka ke dalam kolam kuarantin. Baiklah, jom kita mulakan. Tengok ni, ya Allah. Tengok lubang ni, memang gila. Kawan-kawan, itu dia semua ikan tu. Saya rasa itu mungkin paling banyak ikan yang pernah kita tangkap dalam pembetung. Wow. Dan sekarang tiba masanya untuk pergi ke saluran limpahan terbiar. Tapi ada sedikit masalah. Hari dah mula gelap di luar dan berada di tengah-tengah Everglades waktu malam memang agak menakutkan. Baiklah kawan-kawan, seperti yang Anda boleh lihat, sekarang sudah malam dan kami berada di saluran limpahan terbiar ini. Sekarang, ada serangga di merata-rata tempat, tapi kami sudah jumpa ular pertama kami. Sekarang, saya tak tahu jenis ular apa ini, tapi saya rasa bolehlah dikatakan yang kami dikelilingi oleh buaya raksasa dan banyak ular. Jadi itu bermakna kami perlu sangat berhati-hati semasa meneroka saluran limpahan ini sebab memang boleh jadi ada apa saja yang hidup di dalamnya. Jadi mari kita ambil perangkap ikan kita dan tengok apa yang boleh kita jumpa sekarang. Saluran limpahan ini sangat dalam. Saya ada ikat tali sepanjang 50 kaki pada perangkap ini. Dengan cara itu kita tak akan kehilangannya. Saya juga dah letak umpan makanan kucing. Jadi apa saja yang ada di bawah sana akan bau dan harapnya masuk ke dalam perangkap kita. Jadi inilah dia kawan-kawan perangkap pertama. Kita akan masuk ke dalam sana. Ya masuk, ya Allah, memang menakutkan betul. Baiklah, saya rasa akhirnya dah sampai ke dasar kawan-kawan. Perangkap ikan pertama dah turun. Saya sangat teruja nak tengok apa yang kita dapat dalam ni. Maksud saya, saluran limpahan ni dah lama sangat ada di sini dan memang boleh jadi apa saja ada di dalam. Jadi, mari kita ambil perangkap kedua dan turunkan ke sini. Kita teruskan kawan-kawan. Kita dah ada perangkap kedua di situ. Ia masuk. Oh, saya memang boleh nampak ikan kat bawah tu. Ya Allah, memang menakutkan betul. Perangkap ikan tu terus hilang macam tu je. Air kat bawah tu memang gelap sangat. Kedua-dua perangkap ikan dah dipasang sekarang. Kita akan biarkan mereka di sini sepanjang malam dan kita akan datang balik nanti untuk periksa kedua-duanya. Dan harap-harap kita dapat tangkap sesuatu yang luar biasa. Jadi kita jumpa nanti kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, jadi ini dah kira-kira 4 jam sejak kita letak perangkap ikan kita dan sekarang kita dah balik semula ke saluran limpahan terbiar ni. Memang seram betul berada kat sini tengah-tengah malam macam ni. Bila kita sul lampu ke dalam air, apa yang kita nampak cuma mata buaya. Ular pun ada di merata-rata. Maksud saya memang menakutkan betul. Tapi kita ada bol di air kita kat sini. Dan kita akan periksa perangkap ikan yang pertama dan tengok apa yang kita dapat. Baiklah, jom kita angkat perangkap kita. Oh bro, aku rasa ada benda dalam tu. Aku betul-betul rasa ada benda bergerak dalam perangkap tu sekarang. Oh ya Allah, apa tu bro? Ada benda besar dalam tu. Oh, banyak ikan rupanya.
Tengok ni, apa yang kita dapat. Ya Allah, sekejap, mana dia? Ada buaya dalam tu. Ada buaya dalam perangkap. Ya Allah, dengar dia. Dengar, dia tengah berbunyi. Ya Allah, korang, aku tak tahu nak buat apa. Aku tak tahu. Sungguh aku tak tahu nak buat apa. Tengok sini, dia betul-betul kat situ anak buaya kecil. Ya Allah, itu memang benda terakhir aku sangka akan dapat. Ini tak bagus. Apa kita nak buat? Ada banyak ikan dalam ni. Pergi, keluar dari perangkap tu. Tengok, dia dah keluar. Oh, tu dia. Tengok, oh, dia baru jatuh dalam saluran air tu, balik semula ke tempat asal dia. Oh, aku memang boleh nampak dia. Tengok situ, dia okey je. Baiklah, jumpa lagi kawan. Nasib baik kita dah keluarkan dia dari perangkap tu sebab kita ada banyak ikan dalam ni. Ya Allah, tengok tu. Itu ikan mata badut gergasi. Aku rasa itu ikan mata badut diraja. Apa lagi yang kita ada? Apa benda tu bro? Macam ikan belang je. Aku tak tahu langsung ikan apa tu. Masukkan dia dalam baldi. Kita ada beberapa ikan bluegill. Kita lepaskan balik. Kita tak nak yang tu. Satu lagi bluegill. Oh, tengok ni. Oh, itu Jack Dempsey besar tu. Aku nampak tadi. Tengok tu. Itu memang raksasa bro. Cantik betul. Oh, kita ada banyak ikan dalam ni. Oh, aku ingatkan itu bluegill. Rupanya itu severum. Tengok tu. Itu severum hijau kat situ. Okey, kita simpan dia. Tak sangka bro. Tengok ni. Ada udang kara air tawar dalam ni. Aku rasa itu jenis yang berwarna-warni. Dia ada warna merah-merah dan oranye. Memang menarik. Dan aku rasa, oh, kita ada satu lagi ikan. Satu lagi. Apa tu? Itu macam pelacur. Oh wow bro, aku rasa itu royal pelako. Memang menarik gila, masih anak kecil lagi tu. Aku betul-betul terkejut sekarang, aku pun tak tahu apa yang baru jadi. Kita tangkap buaya dalam perangkap tu. Sebenarnya ini bukan kali pertama aku tangkap buaya dalam perangkap, tapi memang tak sangka langsung, tapi logik juga. Maksud aku, masa dalam perjalanan ke sini kita nampak banyak buaya, banyak juga anak-anak buaya. Mereka memang banyak keluar sekarang, jadi harap-harap perangkap kedua tak ada buaya dalam tu. Tapi kita tak tahu juga, jadi jom kita periksa dan tengok apa yang kita dapat. Baiklah, jom kita nak angkat perangkap ikan kedua ni. Aku tak rasa apa-apa berat. Apa tu? Tunggu, kau nampak tak? Tengok, ada sesuatu. Itu ular ke bro? Tak mungkin. Kita bukan saja dapat buaya, tapi ular sekali dalam perangkap ikan ni bro. Kau mesti bergurau aku rasa. Okey, aku tak nampak dengan jelas tadi, tapi aku rasa memang ada ular dalam ni. Memang ular. Bro. Okey, kita kena hati-hati. Aku tak tahu jenis apa, ya Allah. Tu dia. Mungkin berbisa, mungkin juga ular mokasin air atau apa-apa macam tu. Tengok, nampak tak dia? Tengok, nampak tak? Situ. Apa tu? Aku patut tangkap je ke? Oh, tangan aku, ya Allah. Kepala dia baru je sentuh jari aku, bro. Aku rasa aku kena tarik je dia keluar, bro. Banyak ikan dalam ni. Ya Allah, aku dah dapat ular tu. Ya Allah. Ular jenis apa tu? Aku tak tahu. Okey, aku dah selesai dengan dia. Pergi jauh-jauh. Okey, jom kita gerak ke sini. Tengok ni, banyak betul ikan dalam ni. Lupakan ular tu. Kita ada ikan bluegill. Tengok tu. Kita ada seekor siklid tikus api kecil. Cantik betul dia, ya Allah. Kita ada lagi belut api, bro. Yang ni besar-besar. Tengok ni. Tengok belut api ni. Besar gila dia. Jom, masukkan dia dalam baldi. Ya Allah, kita dapat lagi seekor siklid tikus api, bro. Ular tu masih ada. Pergi jauh-jauh. Kita dapat lagi seekor udang kara. Tengok tu, sama je macam yang tadi. Masukkan dia dalam baldi. Oh, tengok tu. Aku dapat lagi seekor belut api. Aku dapat yang satu lagi. Besar gila dia. Dia dah masuk apa tu? Itu siklid Afrika kecil. Aku rasa. Ya Allah. Ya Allah. Tengok. Itu Doja Loach, bro. Besar betul ini. Aku rasa itu je kot. Korang, kita dapat lagi beberapa ekor bluegill. Kita lepaskan balik je, bro. Perangkap ikan ni penuh dengan ikan, buaya dan ular. Dia pandang kita macam, apa masalah dia ni? Aku rasa ni bukan ular berbisa sebab kepala dia tak berbentuk segitiga. Aku dah tangkap dia. Okey, jom alihkan dia jauh dari kita. Oh ya Allah, kami akan lepaskan kau. Pergilah, bebaslah, keluar dari sini. Kalau korang tahu ular jenis apa itu, komen kat bawah. Aku rasa kita tak pernah tangkap ini sebelum ni, jadi agak menakutkan juga. Aku tadi baru je sentuh dia. Harap-harap bukan ular berbisa. Tapi ya, kita dapat banyak ikan yang menarik. Tengok ni sekarang. Kita tak dapat banyak sangat, tapi kita dapat beberapa belut api yang besar dan juga beberapa ikan siklid yang memang menarik. Ada juga udang kara. Saliran limpahan ni memang penuh dengan ikan, tapi entahlah, aku rasa kita tangkap lebih banyak dalam pembetung. Jadi komen kat bawah kalau korang rasa kita patut datang balik sini dan cuba teroka lagi. Tapi buat masa sekarang korang, kita akan bawa semua ikan yang kita tangkap dalam perangkap ni balik ke rumahku dan masukkan ke rumah baru mereka. Kita jumpa korang nanti, okey? Korang, semua ikan yang kita baru tangkap dah masuk ke kolam kuarantin bersama yang lain. Sekarang, kalau korang suka video ni, tolong scroll ke bawah dan tekan like. Langgan di bawah, aku jumpa korang dalam video seterusnya. Jumpa lagi.